Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 6 Disember 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, setelah 40 tahun berkhidmat menjadi wakil rakyat di DUN N8 Satok, Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS yang juga Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memilih untuk menjadi wakil rakyat di DUN N26 Gedong. Ketika berucap di Gedong pada Ahad, beliau berkata pemilihan DUN N26 Gedong adalah disebabkan keinginan beliau untuk berkhidmat di kawasan luar bandar sebelum bersara. Saya pun berat tinggal Satok. Saya 40 tahun di Satok. Dari tahun 81 hingga ke esok hari. Saya jadi sidak Satok pun, saya malah tidak Satok. Kaya dah dengan kita 40 tahun, kita tahulah Satok dari dulu. Kampung jalan Satok ke Satok, saya dah kedai, saya dah apa. Dah berubah, biarlah saya tu sebelum saya pencin, saya dah berkhidmat dengan wang luar bandar lagi. Dan insyaAllah dengan kita doakan selepas 18 hari bulan, GPS akan menjadi kerjaan yang kuat dan strategik di Sarawak tu, dan insyaAllah kalau diizinkan, dikabulkan oleh Subhanahu Wa Taala, saya akan terus memimpin dan saya akan menitik beratkan pembangunan luar bandar. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari juga memberitahu daerah Gedong dan Sebuyau telah dinaik taraf kepada daerah penuh. Jadi mula-mula Gedong tu yang sebenarnya daerah kecil. Jadi Nyam pun saya tahu apabila kami kabinet, Nyam pun terkejut bahawa keputusan kerajaan Gedong adalah daerah penuh. Bersama dengan Semunjan, daerah penuh. Jadi ada DO dah bagi tempat tu, dan kita terus kita membangun. Saya pergi ke Sebuyau, daerah penuh. Jadi 3 daerah penuh selain daripada Lubuk Hantu, nak ia jadi daerah kecil, iaitu di Balai Ya, Assalamualaikum. Laporan seterusnya, rakyat Sarawak yang layak mengundi perlu menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi dalam Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 PRN12 kelak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, para pengundi tidak boleh mengadai nasib mereka dengan tidak turun mengundi. Menurutnya, meskipun negara masih berdepan ancaman wabak COVID-19, mereka perlu menunaikan kewajipan bagi memilih wakil rakyat dan kerajaan negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang. Beliau berkata demikian semasa program Sepakat Komuniti Keluarga Malaysia wadap dekati rakyat di Salkra Bajo Training Center pada Ahad. Ahli Parlimen Santubong itu menambah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga akan memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Dalam majlis sama, Datuk Seri Wan Junaidi turut menyampaikan sebanyak 45 bantuan bakul makanan kepada ahli-ahli komuniti keluarga Malaysia dalam daerah Lundu. Berikut pula, Gabungan Parti Sarawak GPS akan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikhususkan untuk Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 PRN12. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak yang juga calon GPS bagi DUN N73 Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu berkata, pematuhan SOP amat penting bagi kelancaran proses PRN12. When the Malacca election took place, we were already very concerned about the SOP because after Malacca would be Sarawak. So we follow what took place in Malacca, and we took it as if that one will be a guideline for Sarawak. So we follow closely that one until such time when the Kementerian MOH comes out with the SOP for Sarawak. So right now we are still looking at SOP Malacca as a guideline.
Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Sepakat Komuniti Keluarga Malaysia di Kampung Luwak pada Sabtu. Mengulas mengenai program ini, Datuk Sebastian Ting berkata penganjuran Sepakat Komuniti Keluarga Malaysia adalah kaedah terbaik untuk menarik minat masyarakat terhadap dasar program dan usaha-usaha pembangunan negara melalui komunikasi bersemuka termasuk media tradisional, hiburan dan pendidikan. Suka saya menekankan bahawa kerajaan sentiasa prihatin terhadap kebajikan rakyat tanpa mengira suka kaum, agama, latar belakang dan fahaman politik dengan melasmikan pegawai program bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Melalui pegawai dasar dan program pembangunan, kerajaan telah menyalurkan pelbagai bantuan seperti BKFC, BKSS dan sebagainya. Sehubungan itu, saya berharaplah agar rakyat akan terus memberikan sokongan pada dana kerjasama itu kepada kerajaan bagi manfaat bersama. Sementara itu, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK harus memanfaatkan ilmu yang dipelajari demi kepentingan penduduk setempat. Menteri Muda, Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata, ilmu yang dipelajari itu semestinya mempunyai manfaat berguna dalam membangunkan kawasan dan penduduknya. Jadi aku harapkan lebih mai kita ke pulai, anak mereka angkat tu aja. Anak angkat tu aja penemu ke uleh kita. Tangguna ya ke kena kita kemasang ke rumah panjai kita. Mungkin sudah ada terang ke Tuan Dio tadi. Bak JKK kita ke rumah panjai. Mayuh jenis JKK, nanti kita bedak ada. EJK kecil. Dia basuk biro-biro selutai ke kena. Jadi tugas tu tadi berat, okey seminar ya ke pedak kita bergambar aja. Mengesor ke gambar sigat bajik dia. Okey berkena. Okey di pantai ke ambil data isidak Tuan Dio bedak. Oh, bisi JKK rumah gansau itu. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam seminar pemerkasaan peranan dan tanggungjawab KMKK kawasan Dun Kakus di Rumah Gansau Sungai Arif, Selangau baru-baru ini. Jelasnya lagi, salah satu tanggungjawab KMKK ialah menjaga keselamatan dan kebersihan di rumah panjang daripada penularan wabak COVID-19. Nyalai orangnya ngatur nama ekonomi kepatut ke gagak bab menua kita itu. Ngambil contoh baru rumah Gansau itu. Nama kita kekat diatur kita di rumah itu. Buat pasal pengawal kebetulan bertupik kini. Baik ekonomi kita. Nyalai nyak deserah ke sedak ekonomi ngadu ke lalu ngirit ngadu ke bergotong ruyung kini. Nanti berkebun sawit. Okey, lepas pengawalnya berat ngambil contoh bagai dia tu. Sari tu kita nombok berkebun sanu sama kiak magang berduruk. Pergilah nombok sanu. Lempung pengawal nanti sikuk sembangan alik dari pu. Sekadar boleh tumbuk sawit, sekadar boleh angkut deh. Nanti kita berduruk bergotong ruyung, betul itu boleh gagak kita. Ngambil ke contoh aja. Pemansang kedua, tentu bisik, praktek bisik, anak tua. Yang lebar sekolah. Yang lebar rumah panjai bagi patut di situ JKK pendidikan. Awak kebar rumah panjai je oleh ngatur nembiak. Kelebih lagi nembiak nama dia tu. Dia udah rumah, nak ada masuk sekolah. Di Kuala Rajang pula, penyandang kerusi DUN N41 Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh hadir menyaksikan simbolik penyerahan tapak projek pentas utama Kompleks Sukan Integrasi Kampung Seberang Sarike oleh kontraktor terbabit kepada Wakil Majlis Daerah Sarike pada Sabtu. Projek yang bernilai RM988,680 merangkumi pembinaan pentas utama 2 tingkat, ruang duduk terbuka yang mampu menampung 350 orang, bilik persalinan dan tandas akan memberi keselesaan dan kemudahan terbaru kepada rakyat dan perkembangan sukan di Sarike. Terdahulu, Datuk Len yang juga Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam sekitar Sarawak
turut merasmikan Majlis Pelancaran Perlembagaan Pro-Tem Alumni Sekolah Kebangsaan Abang Haji Matahir Sarike bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike. Pada majlis tersebut, Datuk Len telah menyerahkan dana sebanyak RM20,000 bagi membantu meningkatkan pendidikan serta melahirkan lebih banyak pelajar yang berjaya di Sarike. Manakala di Selangau, Kerajaan Sarawak mahu mengurangkan kebergantungan mengimport makanan dari negara luar dengan memperhebatkan sektor pertanian di negeri ini. Ahli Dewan Negara Rita Insol berkata untuk menjayakannya pelbagai kaedah dan cara telah digunakan, antaranya mengaplikasikan cara dan kaedah tanaman baru seperti tanaman fertigasi. Siti agak kelimpah hari sidak yang mai autai teknologi baru, sidak yang dekat muka minda kita, muka rundiang kita lalu macam muka rundiang kita, ngambil kita sedia nerima utai baru, ngambil kena memanah ke ekonomi diri sebilia ekonomi kawasan setempat kita ya. Siti agak cara baru dia tu deh, orang berdagang. Nadai perlu kita ngagai pasar, jual dekat kedai. Nadai perlu dengan agak langkau seperti si jalan jual barang dek semua. Dek seminat jual dengan telefonnya, dengan internet. Tapi si Facebook semua. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp 2021 Seri 1 dan Majlis Penyerahan Bantuan Baja untuk pekebun kecil kelapa sawit dan lada BBSKL di Rumah Licai, Sungai Tepus, Selangau baru-baru ini. Dalam hal itu, ujar Rita lagi bagi kaum wanita di Rumah Panjang jangan takut untuk mencuba dan mengadaptasi cara baru dalam pertanian yang boleh memberi manfaat yang besar. Kita ke Indo, nanti kita dekat maju, kita dekat mansang, kita anak umai kita rumah panjai, kita induk rumah panjai itu. Induk rintun yang tadi, ya udah berjaya, sidak ya serumah dengar kita au, sidak ya serumah ngagak ragi. Nyak sidak specialize. Nyak tak sebut aku tadi, dah specialize. Jadi ngau sidak ya tok produk sidak ya udah laku. Ukai seminak sidak serumah aja mulai. Tang orang ku dah nemu. Cipiang sidak tok ke mana? Orang tak tahu muda, orang resratu muda, orang hari kita tungak menua kita muda. Bahkan punya ke Melayu, orang re Melaya din, hari Semenanjung. Bala nemiak kita ke gawak di Semenanjung pun bisik muda resida, yang Melaya resida. Dalam hal itu, beliau akan membawa cadangan kepada SRDC untuk membuka bazar gawai Dayak di Selangau dan Tatau yang bertujuan menjual hasil atau produk tempatan. Turut diumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM5,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Licai. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak semakin menunjukkan trend penurunan kes dengan sebanyak 71 kes positif baru yang dilaporkan di 14 daerah di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya memberitahu ini menjadikan jumlah kumulatif kes adalah sebanyak 251,213 kes. Dalam hal itu, daerah-daerah yang dikesan merekodkan kes positif adalah seperti tertera. Turut dilaporkan 3 kes kematian dari 1 hingga 4 Disember 2021 dengan latar belakang penyakit kronik. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, pastikan anda mengikuti edisi khas PRN 12 yang akan bersiaran mulai 7 malam ini bagi memaparkan bahan-bahan berita berkaitan pilihan raya dari seluruh negeri Sarawak. Salam Lukas.